Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah malam yang terakhir untuk kita berada di bulan Ramadan, untuk tuan-tuan qiyam Ramadan di Baitul Pa'ya. Dari sudut nahunya tak betul. Siapa yang masukkan dalam Google Map kena betulkan balik. Nahu dia tak kena. Bukanlah maknanya kita dah tak qiyam Ramadan. Selepas daripada ini, sebahagian daripada tuan-tuan akan meneruskan agenda pergi ke masjid-masjid yang tuan-tuan nak pergi. Cuma semalam kita buat satu sesi ambil gambar kan. Sebenarnya sebaik saja gambar itu di-upload dalam Facebook, ramai yang hantar masuk dalam WhatsApp group. Ramai yang terkilan. Ramai yang rasa ruginya tak ada sama. Pasal apalah ambil gambar time saya tak ada? Setiap malam ambil ke? Tak kan? Jadi sebenarnya itu antara perasaan yang ada. Bukanlah maknanya yang sebut, yang ungkit tu dia tak puas hati, dia marah, tapi dia rasa barangkali ada sesuatu agenda yang dia hilang. Dia tak bersama dalam agenda tersebut. Sedangkan saban malam dia bersama dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang ada di sini. Hari besar, istilahnya hari besar, ambil gambar bersama dengan Pak Ya. Dia tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau masa lain mungkin tak berapa nak rasa, tetapi oleh kerana tuan-tuan sudah setiap malam berhimpun, berjumpa, nak kata bersembang panjang pun tak sempat juga. Tetapi oleh kerana kebersamaan itu sudah pun berlaku sekian lama, maka wujud keakraban di antara kita. Perasaan itu tertaut dengan sendirinya. Yang kalau kita belanjakan ribuan ringgit untuk orang hadir berjumpa, belum tentu perasaan tersebut boleh dibina. Tetapi apabila tuan-tuan datang di sini, berhimpun di sini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan berjumpa dan tuan-tuan kenal ini kawan-kawan kita yang sering kali kita bersama. Mungkin ada yang banyak benda yang kita sama. Kalau ada sikit-sikit yang kita berbeza, kita boleh pejam mata benda tu. Itu yang dipanggil ikatan ukhuwah, persaudaraan. Itu yang dipanggil ikatan kasih sayang. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya banyak faedah duniawi yang kita dapat apabila kita menghubungkan silaturrahim, apabila kita membina hubungan dengan sesama manusia. Faedah duniawinya tuan-tuan boleh gariskan, senaraikan. Tetapi kehidupan orang beriman ini, dia sentiasa untung dan untung. Maka kasih sayang yang dibina itu, dia bukan berhenti sekadar untuk faedah duniawi. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita orang yang membina dan mewujudkan kasih sayang ini kerana Allah dengan faedah-faedah akhirat yang sangat banyak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh,
7 golongan manusia yang Allah Ta'ala payungi dia, naungi dia dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan melainkan daripadanya. Allah Ta'ala senaraikan 7 Nabi SAW senaraikan 7 golongan. Nabi mulakan dengan imamun adil, pemerintah yang adil. Dan dalam ramai-ramai itu ada satu golongan yang Nabi sebut rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dalam ramai-ramai itu Nabi sebut golongan yang keenam ialah 2 orang manusia. Dalam hadis sebut rajulani, terjemah bahasa Melayu jadi 2 orang lelaki, tetapi para ulama hadis kata tak ada, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan ialah 2 orang manusia yang beriman, saling berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, berjumpa di atas kasih sayang itu dan berpisah di atas kasih sayang itu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, maka apa yang kita bina, apa yang tuan-tuan rasa selepas daripada malam ini, tuan-tuan akan terngiang-ngiang, keletah mungkin sebahagian daripada kita. Tuan-tuan akan terbayang-bayang suasana malam selepas salat Isya, kemudian dengan tarawih, witir dan morenya. Tuan-tuan akan ingat benda-benda yang macam ini. Dan di situ dia bukan sia-sia apabila kita meletakkan pertemuan ini kerana Allah, kasih sayang ini kerana Allah, kita berjumpa kerana Allah dan kita berpisah kerana Allah. Tuan-tuan nak kena yakin, absyiru, terimalah khabar gembira daripada Nabi SAW, yang ini termasuk di dalam golongan yang Allah Ta'ala payungi pada hari mahsyar nanti. Orang lain tak dapat, tetapi orang yang macam ini termasuk dalam 7 golongan yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis itu membayangkan ataupun menunjukkan kepada kita betapa Islam ini sangat menyeru dan menggalakkan untuk kita membina ikatan atas dasar kasih sayang kerana Allah, dan yang mengikat hubungan itu yang pertama sekalinya ialah iman dan ketaatan kepada Allah. Yang pertama ikatannya mesti iman, kerana Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut tentang manusia yang dipayungi tadi, semua cerita pasal orang beriman. Dan yang berikutnya mestilah diikat atas kasih sayang kerana Allah, bukan kerana material, bukan kerana nama, bukan kerana kepentingan duniawi semata-mata. Pasal Nabi sebut ijtama, orang Nabi sebut tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, itu 2 perkara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kepada kita. Allah Ta'ala sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang yang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, perasaan ini sebenarnya kalau kita boleh pandang lebih jauh lagi, berdasarkan kepada begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi sebutkan ialah Nabi kata al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seorang manusia itu akan dihimpunkan di padang mahsyar nanti bersama dengan siapa yang dia sayang. Kerana itu, kalau kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita ini, tuan-tuan, yang kita kata kita sematkan dalam diri tadi, ini perhimpunan kerana Allah, dan kita berpisah selepas ini pun kerana Allah. Kita nak jumpa balik Ramadan yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah. Tu pun tahun lepas saya sebut, mungkin ada yang tahun ni dah tak ada. Tuan-tuan cek ada tak? Semua ada lagi? Alhamdulillah. Kita tak tahu kehidupan kita, tuan-tuan.
Jadi kalau kita lihat, inilah orang yang ada di sekeliling kita. Kalau ini orang yang saleh, Nabi sebut manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia sayang, yang dia cinta. Di mana dia letakkan perasaan itu? Adakah bersama orang beriman ataupun bersama dengan orang yang ingkar? Maka karena itu sangat penting untuk kita membina hubungan, membina kasih sayang dengan orang-orang saleh. Duduk dan membina kelompok yang menjiwai pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan cerita kosong, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Quran ceritakan kepada kita. Antara lain, kalau tuan-tuan baca, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara tentang golongan manusia yang telah disesatkan. Mereka mengatakan, kami telah disesatkan oleh orang-orang jahat. Kelompok ini kelompok yang mendapat azab hari akhirat. Apa ungkapan yang keluar daripada mereka? Seperti yang Quran sebutkan, Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka, famalana min syafi'in. Apa hal kita ni tak ada siapa yang nak bagi syafaat, wala sadiqin hamim, dan kita tak ada kawan yang boleh mengasihani kita dan membantu kita. Allah. Manusia yang bangkit di padang mahsyar nanti, dia akan cari kawan dia. Bila tak ada siapa yang boleh bagi syafaat, ini antara ungkapan yang Quran bagi tahu kepada kita. Mereka mengatakan, fama lana min syafi'in. Pasal apa kami tak ada orang bagi syafaat? Kawan ramai masa di dunia dulu. Wala sadiqin hamim. Juga tidak ada kawan yang boleh memberikan bantuan dan mengasihani nasib orang-orang yang bakal diazab tersebut. Itu situasi hari akhirat, tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau kita berada dengan orang-orang yang memang orang yang zalim, kita bersama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Kasih sayang, hubungan, kemesraan, kesetiaan dan ketaatan kita pada kawan-kawan yang ingkar kepada Allah. Siapa di kalangan mereka itu nanti yang akan bagi syafaat kepada kita? Sedangkan kalau kita duduk bersama dengan orang beriman, dengan orang saleh, dengan orang yang bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan dalam ramai-ramai itu akan ada yang membantu dan menyelamatkan kita. Dan masing-masing saling mengharapkan, barangkali aku akan membantu dia, dia akan membantu aku. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin ya ibadi la khawfun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun. Al-akhilla, orang-orang yang berkasih sayang, para kekasih, orang yang saling bermesra dan berkawan baik. Yauma idzin, pada hari tersebut, pada hari dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala katakan, ba'duhum li ba'din adu, sebahagian mereka menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Masa kat dunia macam ni punya rapat, sakit pening sama. Tapi bila di hari akhirat, Allah Ta'ala kata saling menjadi musuh antara satu sama lain. Illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih berada dalam istilah takwa. Kunci kebahagiaan manusia itu apabila dia dapat meraih, menggenggam takwa. Bagaimana dia boleh selamatkan diri dia dan orang yang berada di sekelilingnya boleh menumpang kebahagiaan itu apabila kita berada dalam zon takwa. Kerana Allah mengecualikan orang-orang yang berhubungan, yang berukhuwah, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala dan mereka itu orang bertakwa.
Allah asingkan, Allah selamatkan golongan ini daripada saling bermusuhan antara satu sama lain. Jadi kerana itu tuan-tuan, bayangkan kekalutan, kegerunan hari mahsyar. Masing-masing mencari di mana kawan-kawan yang ada. Siapa kawan kita yang kita ajak sekali pergi shopping, yang kita ajak sekali gosip, yang kita ajak kita bina grup WhatsApp. Siapa tu, mana dia? Masing-masing akan saling mendakwa antara satu sama lain. Tetapi orang bertakwa, Allah Ta'ala kata hubungan itu kekal. Pasal itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bina hubungan ini atas kasih sayang kerana Allah, iman kita kerana Allah, kita jadi orang bertakwa. Maka hubungan kasih sayang tuan-tuan yang dibina pada sekian tahun berada di rumah ini dan di banyak tempat pengajian, insya-Allah kita kekal sampai ke hari akhirat. Perpisahan yang tidak perlu dirindui pasal akan berjumpa lagi di hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang ditunjukkan oleh Quran. Dan dalam salah satu daripada doa yang Quran sebut kepada kita, yang Quran ajar, yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, sambung, waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari kalangan pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami suatu jenis yang menyejukkan mata memandang. Qurrata a'yun waj'alna, dan jadikan kami untuk orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Kita doa minta kepada Allah Ta'ala bukan sekadar untuk dapat pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata memandang. Kita juga sebenarnya minta kepada Allah untuk jadi imam, jadi pemimpin, bukan pada orang ramai semata-mata, tetapi menjadi pemimpin yang khusus untuk orang yang bertakwa. Bukan jadi pemimpin orang yang lekeh-lekeh ni, tapi jadi pemimpin orang bertakwa. Itu yang kita minta. Dan takkan kita minta kita tak yakin benda tu nak dapat. Sia-sia kita minta. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, homework untuk kita ialah untuk memikirkan bagaimana kita ingin mengekalkan hubungan yang kita bina ini atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita ingin menjadikan kita dan orang-orang yang kita sayang ini duduk di kalangan muttaqin, supaya hubungan ini kekal insya-Allah sampai ke hari akhirat nanti. Semua dari kalangan kita meraih kemenangan belaka insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir untuk kita. Ibadah kita bukan inilah penghujungnya. Kita akan meneruskan lagi perjuangan hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada Pak Ya sekeluarga yang sekian tahun menjadikan tempat ini sebagai tempat perhimpunan kita berkongsi perasaan, berkongsi ilmu, berkongsi maklumat, mendirikan ibadah kerana Allah Ta'ala. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang terus-terusan memberikan sokongan untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan tazkirah, dengan salat dan seumpamanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.